Bahasa jiwa bangsa. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk membawa anda semua menyelami maudut pidato yang berbunyi bahasa jiwa bangsa. Sambutlah salam sejahtera, salam satu Malaysia, semarak kasih dan sekalum budi. Tuan Penerusi Majlis, Barisan Pilihan Hakim yang arif bagi berkarisma, penjaga masa yang setia pada saat dan ketikanya. Seterusnya, para hadirin pencetus revolusi minda yang saya muliakan. Sebelum kaki menggerak langkah lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya. Menurut Kamus Dewan, bahasa ditakdirkan sebagai sistem lambang bunyi suara. Jiwa pula merupakan roh atau nyawa. Sesungguhnya, bangsa dapat didefinisikan sebagai jenis manusia daripada satu asal keturunan. Secara konotasinya, bahasa jiwa bangsa juga membawa maksud milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan. Sesungguhnya bahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu bangsa. Kekuatan bahasa itu juga membuktikan kuatnya sesuatu bangsa itu sendiri. Yang kurik itu kundi, yang merah itu segar, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Demikianlah indahnya pantun Melayu yang menggambarkan betapa bersungguh-sungguhnya nenek moyang kita menjaga adat dan pergaulan, terutamanya dalam aspek pertuturan. Hadirin yang dihormati sekalian, apakah usaha terpenting untuk membentuk bangsa Malaysia? Jawapannya jelas, bahasa kebangsaan, kerana bahasa jiwa bangsa. Hal ini bermakna bahasa apa yang kita daulatkan, bahasa itulah yang membentuk jiwa kita, sekaligus memecikkan jati diri kebangsaan. Persoalannya kini, mengapakah hanya bahasa kebangsaan yang dinobatkan sebagai alat pemersatuan bangsa? Perlu dinyatakan di sini, hanya bahasa kebangsaan yang dapat menitiskan semangat satu bangsa, menjeratkan roh sebangsa, senegara dan menyemarakkan jati diri kebangsaan. Tidak Melayu hilang di dunia. Kata-kata Keramat Laksamana Hang Tuah ini mungkin hanya tinggal retorik semata-mata. Sekiranya bangsa Melayu tidak menjaga keunggulan atau integriti bangsa dan bahasanya. Hadirin warga Dewan yang dimuliakan, pidato saya pada hari ini akan mengupas 3 komponen utama, yakni peranan bahasa kebangsaan kerana memartabatkan negara di mata dunia. Komponen pertama, bahasa kebangsaan, bahasa perpaduan. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Melayu telah menjadi bahasa lingua franca bagi negara-negara di Kepulauan Melayu. Hal ini telah menjadi kebanggaan kita untuk memartabatkan bahasa Melayu. Pada amnya, proses evolusi bahasa Melayu berkembang selaras dengan taraf pembangunan yang dicapai oleh negara dan rakyat. Pada masa kini, dasar bahasa kebangsaan telah mengiktiraf bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi dalam setiap pesan. Tidak cukup dengan itu, dasar pendidikan juga telah menetapkan bahawa bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Dengan adanya dasar-dasar ini, kita dapat memastikan bahasa kebangsaan termaktub dalam perlembagaan, tetapi dapat dihayati dan diamalkan secara meluas oleh masyarakat. Warga pendengar yang budiman, pidato ini tidak dengan iklan. Lantaran itu, izinkan saya membawa hadirin sekalian kepada komponen pidato saya yang kedua, iaitu bahasa kebangsaan, bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Bahasa juga berperanan penting sebagai bahasa sosial, bahasa ekonomi, bahasa pentadbiran dan bahasa peradaban moden. Bahasa kebangsaan juga sebagai wadah terpenting untuk membentuk kepribadian bangsa Malaysia. Sekiranya diabaikan, ini telah bermakna kita telah tergelincir daripada gerabak pembentukan bangsa Malaysia. Bahasa kebangsaan juga adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum, agama, bangsa dan budaya dan bahasa ibunda. Sekiranya ini dilakukan bersama, maka gagasan satu Malaysia yang dicetuskan oleh
mantan Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak boleh kita jayakan. Hadirin yang dimuliakan, dalam reda arus globalisasi ini, media masa peranan penting dalam mengembangkan bahasa Melayu agar identiti kita sebagai bangsa Melayu dapat dikenali oleh masyarakat di seantero dunia. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mengamalkan bahasa Melayu dalam apa jua perkara agar dapat menaikkan taraf bahasa kebangsaan seiring dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Warga pendengar yang budiman, komponen yang ketiga dalam lautan ilmu yang memenuhi pustaka di Malaysia, sudah tentulah bahasa Melayu turut menjadi bahasa penyebaran ilmu pengetahuan. Berdasarkan data yang saya peroleh daripada Arkib Negara, saya amat kagum dengan pencapaian bahasa Melayu kerana hampir 800 buah buku ilmiah ditulis dalam bahasa Melayu oleh rakyat Malaysia sendiri. Untuk pengetahuan hadirin, bahasa ilmu pengetahuan merupakan perkara yang sangat penting untuk memupuk persatuan. Masyarakat yang tidak berilmu ibarat masyarakat yang tidak bertamadun. Sekiranya tidak bertamadun, maka sudah tentulah kucak-kacik akan menodai keamanan sesebuah negara. Hadirin sekalian, sebelum saya menamatkan baik bicara saya ini, izinkan saya menghadiahkan serangkap pantun. Sedap makan kacang kelisah, buah pria pahit dan maung. Bahasa menggabungkan etnik bangsa, satu Malaysia sama bernaung. Justru, gunakanlah bahasa yang santun. Buktikan bahawa kita merupakan masyarakat yang bertamadun, kaya dengan ilmu pengetahuan dan memiliki minda kelas pertama. Bahasa kebangsaan harus dijalankan. Inilah sikap yang amat diperlukan untuk mencapai wawasan 2020 pada tahun ini. Secara konklusinya, bahasa jiwa bangsa jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu merupakan nadi penggerak utama yang amat penting untuk menzahirkan identiti diri kita. Bahasa ibunda sewajarnya dipraktikkan agar tidak pupus di telan zaman. Akhir sekali, bahasa itulah yang menunjukkan bangsa. Sekian, terima kasih. Salam kepada salam satu Malaysia.